Assalamualaikum geng. Korang mesti ada fobia tentang lipas lah, atau korang lipas pernah terbang dekat korang dan korang memang geli totally pasal lipas ni. So ini adalah 7 jenis lipas yang ada di dunia yang korang perlu tahu. Jom kita tengok sama-sama. Yang ketujuh, kita ada lipas Surinam. So lipas Surinam ni merupakan haiwan yang merosakkan tanaman, dan lipas ini boleh ditemui di kawasan tropika dan lembap seperti kawasan Tenggara Amerika, dan saiz untuk lipas dewasa ini boleh mencecah sehingga 18 hingga 25 meter. Lipas Surinam ni suka tempat-tempat yang gelap, dan mereka ni suka bersembunyilah dekat bawah-bawah kayu contohnya. Dan lipas Surinam ini merupakan haiwan yang melakukan patogenesis. Patogenesis ni apa? Ia merupakan persenyawaan tanpa jantan. Maksudnya betina ni akan mengeluarkan telur tanpa persenyawaan dengan lipas jantan lah. Dan telur-telur itu akan disorokkan di bawah abdomen betina dan menetas. Dan berita baiknya untuk korang yang takut lipas, lipas ni tak ada dalam rumah dan kebanyakannya dijumpai di kawasan-kawasan pertanian lah, dekat yang ada kebun dan sebagainya. So lipas ni memang mengganggulah para petani. Yang keenam, kita ada lipas pasir. So lipas pasir ni sesuai dengan namanya, mereka ni boleh ditemui di padang pasir atau tempat yang berpasir. Dan lipas ini selalunya mereka akan tinggal di dalam tanah dan akan memakan akar-akar pokok. Dan dikatakan lipas ni akan menyorok dalam dia punya macam sarang lah. Dia tidak akan keluar daripada tanah tu kerana dorang ni tak nak kena matahari. So lipas ni memang sukarlah ditemui dekat rumah-rumah. Biasanya ditemui di contohnya padang pasir dan sebagainya lah. So korang janganlah risau kalau memang takkan jumpa lah lipas ni. Kita ada lipas terbang. So lipas terbang ni memang korang yang tengok video ni mungkin selalu jumpa sangat dekat dapur korang, dekat bilik air korang, kerana lipas-lipas ni suka akan tempat-tempat yang lembab. Tetapi lipas ni dia boleh terbang sekiranya dia takut. Maksudnya bila korang terjumpa dorang ni nak pergi ke satu tempat lah. Mereka nak melakukan perjalanan, dan bila ternampak korang ni jadi macam takut dan dorang mula terbang untuk mengejar korang. Dia orang macam dia lipas, tetapi kita rasa macam ada benda yang menyeramkan kejar. Dan kebanyakannya adalah perempuan lah, tetapi tak dinafikan lelaki juga takut dengan lipas terbang ni. Sebab tak tahulah, mungkin keadaan dia yang menyeramkan, atau memang yelah lipas kan, dia memang kotor, dia makan-makan yang macam tu, sampah dan sebagainya. Dan bila terbang kat kita, dia boleh membawa sebarang penyakit. Tetapi korang kalau jumpa lepas ni, korang cubalah elakkan daripada orang, atau lari cepat-cepat sebelum orang terbang dekat korang. 4, kita ada lipas Asia. So lipas Asia ni kebanyakannya dijumpai di kawasan Asia Tenggara. Tapi pada tahun 1980-an ada satu dokumentasi ni, dikatakan lipas Asia ni telah merebak ke bahagian Tenggara Amerika lah. Dan dikatakan memang lipas ni kebanyakannya adalah omnivore, iaitu dia makan semua-semua macam sampah dan sebagainya. Dan boleh dikatakan semua lipas membawa penyakit, terutamanya lipas Asia ni lah. Dan lipas Asia ni boleh dikatakan panjang lipas Asia ni boleh mencecah 13 hingga 16 mm panjangnya. Dan walaupun lipas ni banyak ada dekat luar rumah, tetapi dia berkemungkinan juga masuk dalam rumah, sebab mereka ni suka kawasan yang teduh, maksudnya kawasan yang lembap-lembap dan teduh. Dan dikatakan lipas ni boleh terbang, dan mereka ni sanggup untuk terbang lebih jauh untuk mendapatkan cahaya matahari. Yang ketiga, kita ada lipas kayu, atau lebih dikenali dalam bahasa Inggerisnya wood cockroach. So panjang untuk lipas jantan untuk lipas kayu ni boleh mencecah sehingga 22 hingga 30 mm panjangnya. Manakala kalau lipas betina boleh mencecah sehingga 13 hingga 20 mm panjangnya. Dan dikatakan lipas ni memang kebanyakannya boleh dijumpai dalam hutan lah. Maksudnya memang dia punya habitat dalam hutan. Tetapi kalau tiba musim mengawannya, lipas jantan ni akan mencari, dia akan ada satu bau, dia boleh bau lipas betina. Dan walaupun lipas betina kayu ni ada dekat rumah, dia akan masuk dalam rumah lah. Tapi kebanyakannya memang ada dalam hutan atau tempat-tempat belukar lah. Dia sebab nama pun lipas kayu kan, memang dia kebanyakannya duduk dalam kayu lah. Dan satu lagi fakta tentang lipas kayu ni, lipas jantan dia boleh terbang, manakala lipas betinanya tidak boleh terbang. Yang kedua, kita ada lipas hijau. So lipas hijau ni boleh ditemui
ditemui di kawasan Mexico dan Amerika Tengah, dan dikatakan panjang untuk lipas ini boleh mencecah sehingga 22 sehingga 24 mm panjangnya. Tidak, dia beza dengan lipas yang lain. Lipas ni memang mempunyai sayap untuk terbang, dan dikatakan lipas ni boleh terbang dengan elok lah. Macam lipas-lipas yang lain kan dia terbang macam tiba-tiba jatuh dan sebagainya, tapi lipas ni memang kata ada kebolehan lah untuk terbang. Dan satu lagi, lipas ni sukakan gula-gula yang organik. Maksudnya dia suka makan gula-gula yang organik lah. Contohnya seperti buah-buahan. Dan dikatakan lipas ini juga tertarik kepada cahaya, terutamanya di kediaman atau rumah-rumah kita lah. Maksudnya dia memang suka masuk untuk mencari cahaya, lebih-lebih lagi dalam rumah. Yang pertama, kita ada lipas albino. Tetapi lipas albino ni sebenarnya bukanlah kata spesifik dia punya jenis, tetapi dalam proses pertukaran kulit dia. Maksudnya selalunya mungkin tak tahulah, saya pernah nampak lipas ni warna putih. Sebenarnya dia proses penukaran kulit. Sebenarnya dia bukanlah memang jenis albino, tapi dalam proses penukaran kulit warna dia akan hilang, dan selepas dia tukar je kulit, warna dia akan kembali normal lah, menjadi gelap dan coklat-coklat yang korang pernah nampak selama ni. So korang rasa yang mana satu yang korang rasa paling takut untuk korang jumpa? Dan kalau korang nak fakta tentang apa lagi, korang cuba kongsi di ruangan komen. Saya Nasiruddin Nur Zaini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.